Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good afternoon to all students. So today we will continue our class on the last module ataupun last chapter of this dynamics course, and this is the last week of lecture, week 14, week 14. This is the last week of lecture, so hopefully today and Thursday we will be able to finish all the topics that I have to cover for this chapter lah. Okay, so before we continue with the impulse and momentum, the one that we are discussing now, in the previous class we have together calculated the momentum, linear momentum, angular momentum, and also the impulse. Okay, so now before we proceed, I would like to go back to what we have learned in chapter 3. In chapter 3, we learn about principle of work and energy. So kalau you masih remember, principle of work and energy ni, it says that the initial kinetic energy tambah the total work done is equal to the final kinetic energy. So ada dia punya equation dia adalah seperti yang you lihat di sini lah. T1 tambah total U, total work done sama dengan T2. Okay. In the impulse and momentum, we also have what we call as the principle of impulse and momentum. So dia punya pattern dia sebenarnya sama sahaja. This is the initial momentum. This is the impulse, total impulse di tengah-tengah, dan di belakang ini ialah the final momentum. Okay, so let me write this. This is the initial momentum. Okay, plus the total impulse sama dengan final momentum. Okay, dia punya format dia sama macam the principle of work and energy. Okay, cuma yang ini kita tulis based on axis dan juga kita pecahkan, kita bezakan di antara linear dan angular. Okay, so the first equation ini, yang pertama ialah, the first one is linear impulse and momentum, principle of linear impulse and momentum in x-axis. Okay, yang ini x-axis. Yang kedua is the principle of linear juga impulse and momentum in y-axis. Okay, macam mana you nak tahu? Kita tengok dia ada mvgx. Okay, mvgx. Yang ini ada mvgy. So ada y-axis dekat situ lah. And di tengah-tengah ni kita tengok integration of force fx dt. So bila integration of force, kita tahu dia ialah linear. Okay. Yang last equation ini kita tengok dia adalah rotational ataupun angular. So this is the principle of angular impulse and momentum. Okay, so kita ada 3 equation lah. Kalau work and energy kita hanya ada satu sahaja, now we have 3 equations. Okay, mewakili linear, mewakili 2 axis, x dan y, dan ada satu lagi equation for the angular. Okay, untuk angular, kalau linear ni kita ada m kali v. Okay, this is the impulse. Kalau angular kita ada ig kali omega. Okay, ig times omega. Di tengah-tengah ini kita ada integration of force dt. This is the impulse, linear impulse. Kalau untuk angular kita ada integration of moment dt. Ini moment, mg is moment about g dt. So this is the angular impulse. Okay, so dua yang pertama ini linear. Dua yang pertama ialah linear.
This is linear. Dan yang bawah ini ialah angular. Okay. So it is not necessary that you have to use all equations. Tak semestinya you perlu guna semua tiga-tiga equation ini dalam apabila you menjawab soalan. Depending on the question lah. So kalau soalan tu dia tanya angular velocity, so you have to use the angular punya equation lah. Tapi sometimes ada beberapa force yang kita tak tahu, so kita kena guna dulu contohnya linear punya equation untuk dapatkan force, and then baru kita gunakan equation untuk angular to calculate what is the angular velocity. Biasanya dia akan tanya omega 2 ni lah yang ada di belakang ni, omega 2, angular velocity. IG ni kita dah belajar sebelum ni lah macam mana nak calculate IG. Okay. So untuk lebih nampak lagi, let's look at a few example questions. Okay. Okay, kita baca soalan yang pertama. 60 kg wheel has a radius of gyration. Okay, dia tulis di sini ada radius of gyration. Kenapa dia ada radius of gyration? Because wheel ini non-homogeneous. Okay, dia bukan homogeneous shape yang ada dalam table. You boleh refer macam mana nak calculate IG dia, mass moment of inertia. So dalam case ni, ini non-homogeneous shape. So bila dia non-homogeneous, dia akan bagi radius of gyration. So kalau you nampak radius of gyration ni, kita tahu dia non-homogeneous. Non-homogeneous shape. Okay, non-homogeneous shape. Right? Okay. So kita sambung. Dia ada beri, okay, the radius of gyration KO. Okay, kenapa dia bagi O? Sebab titik tengah ni dia panggil O. Okay, sometimes dia panggil G. G pun boleh. Kalau dia panggil G, dia akan bagi kg sama dengan 300 mm. Dalam kes ni sebab dia namakan titik tengah dia O, so dia bagi KO lah. So sebenarnya itu doesn't matter. So you kena tengok based on soalan lah. Okay. If it is subjected to a couple moment. Okay, so ada satu moment, couple moment di-apply di sini menyebabkan wheel ni rotate. Wheel ni akan pusing, keep on pusing because of this moment is applied to the wheel. Okay. Moment ni ialah variable moment. Okay, 3t square, variable moment. Maksudnya apabila t bertambah, moment akan semakin bertambah. Kalau t sama dengan 0, moment sama dengan 0. T sama dengan 1, moment jadi 3. T sama dengan 2, moment jadi 3 darab 2 square, jadi 12, and so on. So moment tu bertambah dengan masa. So sekarang ni dia nak tahu the determine angular velocity when t sama dengan 4 seconds. Okay, yang ini penting. T sama dengan 4 seconds ini ialah menunjukkan kenapa kita perlu solve problem ini menggunakan impulse and momentum. So apabila ada melibatkan masa, dia bagi tahu calculate angular velocity pada masa sekian-sekian. So we know that we have to use the impulse and momentum. Okay, impulse and momentum punya method. Use impulse and momentum because of time lah. Okay, use impulse and momentum. Okay. Kalau dalam chapter 3, chapter work and energy, dia akan bagi tahu soalan dia calculate calculate angular velocity when the object has travel 10 meter, for example. Itu melibatkan distance. Kalau dia bagi tahu distance, then you know you have to use work and energy. Kalau dia bagi tahu masa, calculate angular velocity pada bila masa, pada masa tertentu, so we know that we have to use the impulse and momentum. Itu beza dia. Okay. And ada satu lagi, kita punya clue yang diberi ialah starting from rest. This is also important. Okay. So bila kita nak solve problem ni,
dia minta kita calculate angular velocity. So bila angular velocity, kita tahu that we have to use the equation yang ada angular velocity lah. So kalau kita patah balik ke sini, equation yang ada angular velocity is this one. Okay, so kita tulis equation ni dulu. Okay, so let's write the equation. Kita ada IG omega 1, okay, plus the integration of moment about G. Tadi IG, bila kita guna IG dan integration moment ni about G lah, dt. Okay, moment mg dt ni daripada bila ke bila. So dia kata when t equals to 4 seconds dekat sini. So kita daripada 0 sampai 4 seconds lah time dia. Daripada 0 sampai 4 seconds. Is equal to IG times omega 2. Yang mana kita nak cari? Yang kita nak cari ialah this one, omega 2. This is the one that kita nak cari. Determine angular velocity when t sama dengan 4 seconds ni. T sama dengan 4 seconds dekat sini ni merujuk kepada omega 2. Okay, t sama dengan 0 ni merujuk kepada dekat sini. Dekat sini. Okay. Alright. So, pada t sama dengan 0, pada permulaan, dia ada bagi tahu starting from rest. So this is why this is an important clue. Bila dia kata starting from rest, kita tahu pada awalnya dia kosong. Because omega 1 ni sama dengan kosong. Pada mulanya dia tak bergerak. Dia tak bergerak. Okay. So, next kita nak calculate. Yang pertama sekali kita mesti cari IG dia berapa dulu. Because ada IG dekat sini. We have IG dekat sini. So we have to calculate dulu what is the value of IG. Okay, IG dalam case non-homogeneous yang dia beri radius of gyration ni will be equal to M kali kg square. Ataupun dalam ni dia guna KO lah. Tak apalah, saya dah tulis IG, so kita gunakan kg. So kita tukar sikit KO tu kepada kg. It's the same thing lah. Okay, so sama dengan 60 kg multiplied with 0.3. 300 mm tu kita convert kepada SI unit. So dia jadi 0.3 meter square. Okay. So IG kita dapat sama dengan, what is the value of IG? 60 times 0.3 square, kita dapat 5.4. Okay, 5.4 kg meter square. Okay. Alright, so sekarang ni dia nak when t sama dengan 4 seconds. So kita boleh tulis equation ni, kosong di depan, tambah integration of daripada 0 sampai 4 mg, moment about g. So kalau you tengok dalam gambar ini, maybe mula-mula tadi at the beginning kita boleh draw the free body diagram. So when you draw a free body diagram, dekat sini akan ada mg lah, akan ada mass mg. Okay. Lepas tu dekat point G ni juga dia sebenarnya ada reaction force, sebab dia tak boleh bergerak ke kiri, dia tak boleh bergerak kiri kanan, dia tak boleh bergerak atas bawah. So akan ada reaction force. Reaction force ini pada kedua-dua aksis. So ada satu arrow kat sini menunjukkan reaction force. Yang ini ialah OY, sebab kita punya y axis ke atas. And then ada satu lagi reaction force, kita boleh lukis saja. Arah dia tak penting. Ini OX dalam x axis. And then ada satu moment lah yang dia dah beri dalam soalan. This is the moment. Moment dia ialah M sama dengan 3t square. So basically ada 4 forces yang bertindak pada objek ini. Ada weight dia mg, ada reaction force OX sebab dia tak boleh bergerak dalam x axis. Bila dia tak boleh bergerak, dia dikunci dalam x axis, akan ada reaction force dalam x axis. Bila dia dikunci tak boleh bergerak dalam y axis, akan ada reaction force dalam y axis, OY. So OY OX ni menunjukkan dekat tengah-tengah ni dia lock. Dia fix, dia tak boleh bergerak kiri kanan, dia tak boleh bergerak atas bawah. And then satu lagi ialah moment lah yang di apply kepada wheel ini supaya dia berpusing.
Okay, so bila kita nak calculate apa tu the moment about center ni, about center yang tengah ni, point O ataupun point G, kita boleh panggil point G juga dekat tengah ni. Bila kita nak calculate minggu lepas saya dah tunjuk apa sahaja force yang berada di titik G, titik yang sama tu, dia tak ada moment. So in this case mg ni no moment, OX no moment, and OY no moment about titik G. There is no moment about point G untuk semua force ni. Moment M ni memang ada moment lah because dia sendiri tu dah moment. So the moment itself tu memang akan ada moment about point G. So berbalik kepada calculation kita, kita akan tulis integration of mg ni. Mg ni ialah total moment lah. So integration of mg dekat sini ialah 3t square yang datang daripada moment ni dekat sini, kita bawa ke sini. Okey, 3t square dt ni integration sama dengan 5.4 omega square. Yang kita nak cari omega square ni lah. So kita kena solve dulu di sebelah sini. What do we have on this side? Barulah kita boleh dapat apa value omega square ini. Okay. So yang ni bila kita integrate, what do you get? You will get 3t kuasa 3 per 3. Okay, 3t kuasa 3 per 3. So yang ni akan hilang lah. 3 dengan 3 ni. And then ini daripada 0 to 4. Which is equal to t kuasa 4 kuasa 3, which is equal to 4 kuasa 3. Kita gantikan 4 ni dalam t. Kita gantikan 4 dalam t. 4 kuasa 3 yang pertama tolak, and now gantikan kosong ini dalam t. So dia jadi kosong kuasa 3 lah. So basically dia sama dengan kosong lah. 4 kuasa 3 tolak kosong kuasa 3 sama dengan 5.4 omega 2. Alright. So from here we will get the value of omega 2 which is equal to 4 kuasa 3 bahagi 5.4. 4 kuasa 3 bahagi 5.4, kita dapat jawapan 11.85 radian per second. Okay, so this is the final answer lah of this question. Okay, do you have any question? Ada apa-apa soalan untuk soalan yang pertama? Ada apa-apa yang tak jelas? Any question? Jelas ya. Okay, yang lain? Okay, kalau tak ada soalan, kita move kepada contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua. Yang ini nampak macam sama tapi sebenarnya tak sama. Yang ini dia tak lock. Kalau you tengok dekat sini, tak ada lock dekat titik O. So, dalam case ni, wheel ni akan rolling. So, akan rolling maknanya dia akan bergerak, dia akan move. Dia akan bergerak dia akan bergerak ke kanan lah. Dia akan bergerak ke kanan. Wheel yang tadi, dia tak bergerak ke mana-mana. Kiri kanan tak bergerak. Sebab dia lock di center tengah tu. Okay. 300 kg wheel has a radius of gyration. Okay, again yang ini memang non-homogeneous shape. So dia akan bagi radius of gyration 400 mm. Okay. If the wheel is subjected to a couple moment, okay, ada couple moment M 300 Newton meter. So di sini moment yang di-apply ni ialah moment yang constant, fix punya moment. Dia tidak berubah mengikut masa. Time sama dengan 1, moment 300. Time sama dengan 5 pun moment dia 300, tetap 300. Determine its angular velocity. Okay, determine angular velocity. Dia nak angular velocity 6 seconds.
pada saat ke-6, maksudnya time sama dengan 6 lah. 6 seconds after start from rest. Okay, start from rest. And another important clue here is no slipping occur. Nanti saya bagi tahu apa maksud no slipping occur. Lepas tu dia nak tahu juga determine the friction force yang that the ground applies to the wheel. Okay. Okay. So first kita draw dulu free body diagram. Okay, let's zoom in and draw the free body diagram. So definitely akan ada weight acting on the wheel. This is mg. Okay. Lepas tu bila dia in contact with the ground akan ada normal force. Okay, akan ada normal force. Yang ini kita tulis sebagai NA. Okay. And then ada friction. Dia bagi tahu slipping, no slipping occur. Slipping ke no slipping occur ke, akan ada friction. That's why dia suruh kita determine friction force. Okay, sebab kalau tak ada friction, dia akan bagi tahu the wheel is rolling on a smooth surface. Kalau dia kata smooth surface atau frictionless surface, and then kita tahu tak ada friction. Tapi dalam case ni ada friction. So arah mana kita nak lukis friction force ini? Pada kebiasaannya saya tengok untuk case yang rolling, untuk case yang rolling, pada kebiasaannya saya tengok arah dia pusing. So kalau dia pusing macam ni, friction dia akan lawan ke arah ni. So walaupun sebenarnya wheel ini bergerak ke kanan, secara logiknya orang biasanya akan lukis friction ke kiri untuk melawan arah dia bergerak. Tapi sebenarnya dalam case ini dia ialah rolling punya case. So in the case of rolling, dia roll dia macam ni. Dia roll ke sini, rolling dia. Dia roll apa kita panggil clockwise rotation ni, rolling. Jadi friction sebenarnya akan melawan rolling yang clockwise tu. So friction is actually will be pointing to the right. Okay, tapi sebenarnya kalau you salah lukis friction punya arah ni pun tak ada masalah. In the end you akan dapat negative answer. For the friction you will get negative value, which means that you tahu arah friction tu salah. Okay, so in this case kita tulis ni sebagai FR lah, friction force, which is acting to the right. Okay, and satu lagi kita ada macam yang diberi ni ialah the moment lah, the moment M 300 Newton meter. Okay, so basically ada 1, 2, 3 dan 4 external force. Moment ni pun salah satu daripada external force. Force luaran, daya luaran yang bertindak pada objek ini. Okay. And then kita tahu from here, apabila dia berpusing clockwise, dia akan bergerak ke kanan. So titik O ini akan travel ke kanan. This will be kita punya VO ataupun the velocity of point O. Ini kita panggil sebagai VO. Velocity of O. Okay, velocity of O dia ke kanan. Ini bukan force, ini ialah menunjukkan arah velocity dia. Okay. Okay, so dekat sini yang penting saya nak tunjuk ialah dia bagi tahu slipping occur. So apa maksud slipping occur dekat sini? Bila ada perkataan slipping occur untuk case yang berlaku rolling, wheel rolling on the ground, bila dia kata slipping occur, this means that the contact point with the ground tu, the contact point with the ground is the location of IC. Okay, location of IC, instantaneous center of zero velocity. So dalam case ini, location of IC adalah dekat sini, titik contact dengan ground. So this will be IC. Okay.
kenapa penting untuk kita tahu location of IC ni? Dia akan memudahkan kita punya calculation. Okey, kenapa dia akan memudahkan kita punya calculation? Sebab kalau kita calculate about point O, kalau kita calculate about point O, so let's say saya tulis dia punya equation untuk rotation tadi, sebab kita nak cari angular velocity. Yang kita nak cari sekarang ialah angular velocity. So kita perlu gunakan equation yang rotation. So dia akan jadi tadi saya tulis IG, sekarang kita tulis IO lah, sebab dia titik tengah ni dia panggil O. Okay, so kita tulis sebagai IO. So IO omega 1 plus the integration of MO dt is equal to IO omega 2. Yang kita nak cari ialah is this omega 2 lah yang kita nak cari. Okay, what is the problem kalau kita calculate about O? Bila kita calculate about O, kita kena calculate moment MO. Moment MO. Okay, moment MO ialah moment pada titik O. Okay, so sekarang kita tengok apa sahaja yang berada sepanjang titik O, dia tak ada moment. Okay, so kalau saya ambil satu ini, kita buat satu garisan pada titik O, so kita akan dapati mg dan na tak ada moment about O. Tapi friction ini ada moment. Friction ada moment about O, dia kena multiply friction punya moment ni, dia kena darabkan dengan distance ini. Distance daripada friction tu ke titik O, which is 0.6 lah ini. So dia kena darab dengan 0.6 untuk jadikan friction ni sebagai moment. Cuma masalahnya, kita tak ada value friction ni. Friction sama dengan apa? Friction sama dengan NA, normal force, darab dengan mu K. Okay, value NA ni kita boleh cari. Kita boleh cari value NA sebab dia kalau you tengok dalam Y axis hanya ada NA dan mg sahaja. So basically NA sama dengan mg lah. So kita terus boleh dapat value NA berapa. The problem is mu K ni tak diberi dalam soalan. Dalam soalan ni tak ada diberi value mu K. So macam mana kita nak dapat friction punya value lah. So kita tak ada friction punya value, jadi kita tak boleh nak calculate MO, moment about point O. Jadi cara untuk selesaikan masalah ini ialah untuk kita, because kita dah tahu location of IC dekat sini, kita boleh tukar equation ini menjadi IC omega 1 plus integration of moment about IC dt sama dengan IC omega 2. Okey, so yang kita nak cari masih lagi omega 2 ada di sini. Yang ini value kita nak cari. Tapi sekarang bila kita calculate moment about IC, dia dah berubah. Moment about IC ialah di titik sini. So kalau you lihat, friction force ini berada di titik IC. Jadi bila kita calculate moment about IC, friction ni jadi tak ada moment. So itu kita eliminate unknowns. Kita buang apa yang kita tak tahu daripada calculation, so that kita boleh calculate lah dan kita boleh selesaikan masalah ini. So the way to solve this problem is to calculate moment about IC. Okay, to calculate moment about IC. So bila kita calculate about IC, kita tahu apa sahaja sepanjang titik IC ni, daripada sini ke sini, semua yang lalu titik IC ni, dia tak ada moment. So dalam kata lain, NA tak ada moment, mg tak ada moment, friction pun tak ada moment bila kita calculate about IC. So yang tinggal moment hanyalah moment ni sahajalah, moment 300 Newton meter.
So ini kelebihan kita calculate pada titik IC. Okay, so macam mana kita nak buat? Kita dah tahu tadi dia starts from rest. So kita tahu the first one will be 0. Okay. The second, the next thing yang kita nak calculate ialah IIC. Okay, apa IIC? Ini kita balik kepada parallel axis theorem lah. IIC sama dengan IG plus MD square. Okay, so IG sama dengan apa? IG sama dengan M kali KO square. KO is 400 mm ataupun 0.4. So M berapa? M ialah 300. So 300 times 0.4 square. Okay, yang ni ialah IG. Plus M is 300. D. D ialah distance dari IC ke titik G. Ke titik G. Ataupun titik O lah, dalam kes ni titik O. So distance dia inilah. This is the distance which is equal to 0.6 ni. Okay, equals to 0.6. So dekat sini ialah 300 darab 0.6 square. Okay, so IIC kita dapat sebagai 300 times 0.4 square plus 300 times 0.6 square is 156 kg meter square. Okay. So bila dah ada yang ni, kita tinggal nak calculate moment about IC. Tadi kita dah bagi tahu semua force ni tak ada moment about IC, yang ada hanyalah 300 ni sahaja. 300 ni sahaja. Okay. So apa kita buat ialah kita tuliskan sambungan daripada sini. Okay, kita ada 0 plus integration of berapa ni? 6 seconds. So daripada 0 hingga 6, 300. Remember moment sekarang ialah a fixed moment. Dia bukan variable moment. So dia tidak berubah. 300 dt sama dengan 156 omega 2. Yang kita nak cari ni omega 2 lah. Alright. Okay, so bila kita integrate yang ni, bila kita integrate this one, apa yang kita akan dapat ialah 300 T. Okay, bila kita integrate satu nombor yang tak ada variable T, dia akan jadi, dia tambah T lah, 300 T. So 300 T daripada 0 to 6 is equal to 156 omega 2. Okay. So dekat sini dia jadi 300 multiply by 6 minus 300 multiply with 0. Okay, ni saya bawa tepi sikit. Sama dengan 156 omega 2. So omega 2 is basically 300 darab 6. Yang ini akan jadi kosong lah. 300 times 0 ni kosong. Okay, so 300 times 6 divided by 156. So 300 times 6 divided by 156, kita dapat 11.54. 11.54 radian per second. Okay, so ini kita solve bahagian yang pertama. Okay, soalan ni ada bahagian yang kedua, iaitu dia tanya determine the friction force. Okay, determine the friction force. So friction force ini, kalau kita zoom in, kita tengok friction force ini bertindak pada x-axis. Friction force ini bertindak pada x-axis. Jadi untuk nak dapatkan friction force, kalau kita go back to this equation, kita perlu ambil principle of linear impulse and momentum ni dalam x-axis lah. Tak perlu kita guna yang y-axis ini. So this is what I mean. Ada 3 equation untuk principle of impulse and momentum.
tapi tak semestinya you perlu guna kesemuanya. Okay? Kita guna apa yang perlu sahajalah. So dalam kes ni kita perlu guna yang x-axis punya equation untuk kita dapatkan what is the friction force. Okay, so let's write, saya zoom in ke sini, let's write the equation dalam x-axis tadi. Kita ada x-axis, kita ambil positif ke kanan. Okay, positif ke kanan. So we have m times Vx1 plus integration of Fx dt. Okay, integration of force dalam x-axis sahaja dt sama dengan m Vx Vx2. Okay, m Vx2. Okay, dan kita tahu dia start from rest. So bila dia start from rest, kita tahu Vx1 ni sama dengan kosong. So ini akan jadi kosong lah. Ini akan jadi kosong. Okay, so, integration ni pula daripada kosong sampai 6 seconds. Sama macam tadi. Fx dt. So sekarang kita pergi ke apa force yang ada dalam x-axis. Bila kita lihat kepada free body diagram ni, hanya ada satu force sahaja dalam x-axis ni, iaitu friction force. So di sini kita boleh tulis balik sebagai 0 plus Fr integration of 0 to 6 Fr dt. Okay, Fr ni pun satu value yang kita tak tahulah. Satu apa ni value it's a constant value lah. Sama dengan m ialah berapa tadi? 300 kg. So m is 300. Okay, now kita nak tahu apa Vx2. Okay, Vx2 ni apa? Okay, yang diberi dalam yang kita dah calculate tadi omega 2. Tapi kita nak Vx2. So apabila kita dah tahu location of IC, Vx ni is basically sama dengan yang ni lah. This is Vx. Okay, yang ini Vx. So Vx2. So bila kita dah tahu location IC, kita tahu Vx ni menghala ke kanan. So apa yang kita boleh guna ialah remember dalam chapter 1 kita belajar V is equal to omega times R. Okay, V sama dengan omega times R. So V, omega kita dah ada, bawah tadi, 11.54. So Vx2, therefore, Vx2 is omega 2 times R. Omega 2 ialah 11.54. R ialah distance antara Vx ni ke IC, which is 0.6 lah. Dalam kes ini 0.6. So R dekat sini is 0.6. So we have Vx2 sama dengan 6.923. 6.923 meter per second. This is Vx2. Alright. So dekat atas ni kita gantikan. Okay, kita gantikan dekat atas ni. Vx2 ini ialah 6.923. Okey. Apa jadi kepada ini? Apa jadi kepada integration of friction ini? So kita akan dapat Fr darab T, Fr darab T daripada 0 hingga 6. So kita akan dapat 6 Fr minus 0 lah sebenarnya. 6 Fr minus 0 times Fr. Okay. Sama dengan 300 times 6.923 ini kita dapat 2077. 2077. Yang ini datang daripada sini lah. Ini datang daripada sini. Datang daripada sini jadi 2077. Okay. So
untuk dapat FR is basically 2077 bahagi dengan 6. So from here saya bawa ke sinilah. FR is basically 2077 bahagi 6 is 346 Newton. Itulah value of FR, friction force. So kita dah solve friction force dan juga dia punya omega 2. Okay. Do you have any question? Ada apa-apa soalan? No, sir. Tak ada soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, maybe I will show one more question. Hari ini saya kena habiskan awal sikit kelas. Okay, let's look at this example. Let's look at this example. The hoop thin ring. Okay, thin ring. So dia bagi dekat sini dia bagi thin ring, maknanya kita boleh refer kepada table lah. Dia tak bagi radius of gyration. Jadi kalau refer kepada table, saya pernah share table tu dengan you sebelum ni. Thin ring ni kalau kita tengok dia punya rotation tu, rotation dia ialah pada Z axis. Kalau saya boleh lukiskan supaya you nampak, dia motion dia ke sini. So ini ialah X axis, ini ialah Y axis. Dia sebenarnya rotate pada axis yang tegak ni. Ini pusingan dia berpusing ikut ni. Dia berpusing ikut situ. Jadi bila dia berpusing ikut situ, kita punya apa yang kita nak pilih untuk formula untuk kita calculate ialah pada axis Z. So pada axis Z ialah IG sama dengan MR square. Mass kali R square. Okay, IG sama dengan MR square. Okay, so saya akan padam ni. IG sama dengan MR square. So bila dia bagi thin ring ni, kita tahu IG sama dengan MR square. So kita boleh terus calculate, which is equal to 5 kg, 5 kg times 0.5. 0.5 square. So kita dapat 5 times 0.5 square is 1.25 kg meter square. Ini dia punya IG. Okay. Dia kata release down the inclined plane such that it has backspin. Okay, so kalau you boleh imagine, masa thin ring ni diletakkan pada ground ni, dia sedang berpusing ke sini. Dia berpusing pada arah ini, dan sedangkan dia akan turun ke sini. So kalau you boleh imagine tak, dia turun ke sini, sepatutnya bila dia turun ke situ, rotation dia akan jadi berpusing macam tu, lawan arah jam. Tapi pada masa dia diletakkan ke atas platform ini, ke atas surface ini, dia berpusing pada arah yang berlawanan. So that's why dia tulis backspin dekat sini. Okay, ada backspin 8 radian per second. Okay, ada backspin 8 radian per second. Okay. Its center has a velocity 3 meter per second. Okay, dia bagi juga velocity Vg 3 meter per second. If the coefficient of kinetic friction, okay, dia bagi coefficient of friction 0.6, determine how long the hoop rolls before it stops slipping. Okay, berapa lama dia berpusing, bergolek tu sehingga dia stop slipping. Okay, apa maksud sehingga dia stop slipping? Tadi kita dah bagi tahu, bila dia stop slipping, no slipping occur. Bila no slipping occur, contact point ini ialah IC. Contact point ini IC when no slipping occur. When no slipping occur. Selagi slipping occur,
titik yang contact tu bukan IC. Okey. Apabila titik tu menjadi IC, maksudnya bila no slipping occur, titik tu menjadi IC, barulah kita boleh guna V sama dengan omega times R. Okey, so V sama dengan omega times R ini hanya apabila no slipping occur sahaja. Bila no slipping occur, barulah kita boleh guna V sama dengan omega times R. Okey. So, kalau dia tanya bila, how long? Bila dia tanya kat sini how long until it stop sleeping tu, maksudnya bila dia dah stop sleeping tu, V dia sama dengan omega kali R. Itu maksud dia lah. Okay, so let's write the equation untuk rotation punya equation dulu. Principle of angular impulse and momentum. So kita ada IG omega 1, IG omega 1 plus integration of mg dt sama dengan IG omega 2. Okey. Sekarang ni omega 1 bukan kosong sebab dia ada bagi. Omega 1 dia bagi melawan arah. So sepatutnya IG omega ni bila kita tulis kita kena pilih arah mana yang kita pilih sebagai positif. So dalam kes ni arah positif dia ialah arah lawan jam sebab secara naturalnya bila dia turun macam ni, rotation dia akan jadi lawan jam lah. Tapi pada peringkat awalnya rotation dia mengikut arah jam. So dia bertentangan. So dalam kes ini kita omega 1 ni sebenarnya ialah minus 8. Okay, dia bagi kat sini 8 rad per second ini dalam arah yang bertentangan, mengikut arah jam. So omega 1 ini minus 8. Okey, lepas tu omega 2. Omega 2 ni apa? Omega 2 ni lah apabila dia no slipping occur. So when no slipping occur, omega 2 akan jadi ni akan jadi this one. Akan jadi V sama dengan omega kali R. Dia akan jadi V sama dengan omega kali R, barulah menunjukkan bahawa no slipping occur. So omega 2 ialah V divided by R. Yang ini ialah omega 2. Sebab dia tanya bila, how long the hoop rolls before it stop sleeping. So sehingga dia stop sleeping tu, sehingga dia capai V sama dengan omega R. So itu maksud dia. Okay. And then mg. Okay, mg pula. mg. Okay, dalam kes ini bila kita berhadapan dengan problem yang melibatkan surface yang sengit ni, kita prefer untuk kita define axis mengikut surface ni, lebih mudah. So this will be kita punya y axis, ini akan jadi kita punya x axis. Okay. So now kita lukis free body diagram dulu untuk objek ini supaya kita nampak apa force yang ada. So the weight will always be straight, macam ni, straight ke bawah, walaupun kita define axis kita sengit, dia punya weight tu akan tetap straight macam tu. Pada titik contact point dia akan ada normal force ataupun NA. Okay. And dia ada friction. Yes, dia ada friction which is sekejap, dia pusing ke sini. So friction akan melawan lah. Friction akan melawan. So friction kalau saya akan lukis friction ni ke arah sini. In this direction. This will be the friction. FR. Okay. So friction ni, mari kita calculate dulu what is the value of friction. Wait, before we calculate the value of friction, kita kena dapatkan dulu what is the value of NA. Okay, kita kena dapatkan value of NA untuk kita calculate value of friction. So dalam case ini, kita boleh guna
y-axis. So kita dah define y-axis ini ke sini. Y-axis ini positif kat sini. This is y-axis. So y-axis kita ada satu NA, normal force, dan kita ada component of weight ni. Component of weight yang bertindak ke sini. So mg ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada dua komponen lah. Kalau saya zoom in, mg ni akan ada satu komponen ke sini dalam x-axis. Okay. And akan ada satu komponen ke sini dalam y-axis. Yang ini ialah y-axis. So ini angle dia berapa ni? This is sama dengan angle yang dekat bawah ni, 30 degrees. So this angle is 30 degrees. Okay. So mg yang pada y-axis ini, yang this one is actually mg cos 30 degrees lah. So yang ini ialah mg cos 30 degrees, which is sama dengan mg cos 30 degrees. Berapa mass dia tadi? 5 kg. So mg 5 darab 9.81 darab cos 30 darjah ialah 42.48. So this component ialah 42.48 Newton. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, normal force ni pun ialah sama dengan 42.48 lah. So dalam case ni kalau kita buat in y-axis, okay, so let's say kita gunakan summation of forces in y-axis, Fy sama dengan 0 sebab dia tidak bergerak dalam y-axis. So kita boleh guna apa yang kita belajar dalam chapter 2. Okay, summation of force in y-axis sama dengan kosong. So kita dapat NA tolak mg cos 30 sama dengan kosong. So kita dapat NA punya value lah, which is sama dengan mg cos 30 iaitu 42.48 Newton. Bila kita dah ada NA 42.48, kita boleh calculate friction force Fr sama dengan NA darab mu K. Mu K diberi 0.6. So sama dengan 42.48 darab 0.6. Okay, so friction ialah sama dengan 25.49. Okay, 25.49 Newton. This is the friction force. Okay, so sekarang berbalik kepada equation kita yang ini, yang kita tengah buat ni. Okay, so moment pada G. Okay, so sekarang kita nak calculate moment pada titik G, tengah-tengah ni. So kalau you tengok, apa sahaja force yang ada di sepanjang G ni, kosong lah, tak ada lah. So dalam case ni, dalam case ni mg ni pun tak ada. Mg ni tak ada moment. Normal force pun tak ada moment. Yang ada moment about G hanyalah friction. Okay, friction ni ada moment. So kena darab dengan apa? Kena darab dengan distance inilah. Kena darab dengan distance ini. Okay, so kalau kita tengok friction ni dekat sini, dia nak pergi ke G, dia akan pusing ke sini. Okay, daripada friction. Kalau you tengok, okay, ni force dia. Okay, nak pergi ke G, dia akan pusing ke sini sebab G ni ada dekat sini. Jadi pusingan dia ni ialah sama arah dengan kita punya pusingan yang kita set sebagai positif ni. Jadi moment friction ni ialah positif lah sebab friction ni berpusing ke sini. Yang ini kita set ini sebagai positif. So moment friction tu akan jadi positif. Okay, so dekat sini kita tulis dulu. IG tadi kita dah ada 1.28. So kita tulis IG 1.28 darab dengan minus 8. Ini dia punya backspin yang awal tadi. Okay, plus dengan mg. Mg dt ni ialah moment friction ini. So moment friction kita dah ada 25.49. Nak jadikan dia moment, kita kena darab dengan distance dia. Kita kena darab dengan distance dia ke G. This distance, which is 0.5 ni lah. 0.5. So darab dengan 0.5. Okay. And then
darab dengan masa. Masa ni berapa? So sebenarnya tadi dekat depan ni ada integration lah. Okay, saya boleh letakkan integration dekat depan ni daripada 0 hingga T. T time T tu kita nak tahu. Okay. Sama dengan IG ni ialah 1.25 dan omega square ialah V over R. Ialah V over R. V over 0.5. Okay, so nampak dekat sini kita ada dua unknown lah. Nanti kita dari bawah ni kita akan dapat unknown T yang kita tak tahu. Okay, yang saya copy ni dulu bawa ke sebelah. Sorry. Okay. Okay, so kita bawa ke sebelah untuk okay, supaya ada space yang banyak lagi. Okay, so daripada sini kita tuliskan satu-satu. 1.25 darab minus 8, kita akan dapat minus 10 dekat sini. Okay, minus 10. Tambah, yang ini kita akan dapat 25.49 darab 0.5 ialah 12.75 darab dengan T. Okay, tolak dengan 12.75 darab kosong, which is kosong lah. So saya tak perlu tulis yang tu, 12.75 darab T. Okay, sama dengan time T ni yang kita nak cari. This is apa yang kita nak cari ialah time T ni tadi. Okay, yang ini akan jadi 1.25 bahagi 0.5 ialah 2.5 V ataupun V2 lah dekat sini. This is V2. Okay, this is V2 sebab omega 2. Okay, so kita tak tahu value V2 ni. Untuk kita dapatkan value T, kita mesti tahu value V2. Okay, so kalau kita balik kepada gambar tadi, V2 ni, yang ini ialah V1 yang dia bagi 3 meter per second ni ialah V1. This is V1. V2 pun sebenarnya akan menghala ke sini jugalah. This is also the direction of V2. Saya zoom sikit. This is the direction of V2. Okay, V2 will also be in this direction. So kalau kita tengok direction ni direction apa? Direction ini ialah direction x-axis. So kita perlu guna equation untuk x-axis untuk kita dapatkan apa value V2. Okay. So saya tulis dekat sini pun boleh. Okay, kita akan tulis equation untuk x-axis. Kita jadi Vx1, okay. Mvx1 tambah integration of fx dt sama dengan Mvx2. Okay. Mvx1 ni dia dah bagi. Vg1 lah. Vg1 ni 3 meter per second. 3 meter per second. So dekat sini kita boleh tulis ini 5 kg kan. Okay, 5 kg. So 5 darab 3. Okay, itu V1. Plus. Okay, apa force dalam x-axis yang kita ada? Okay, so kalau kita lihat kepada ini, kita ada dua force dalam x-axis. Satu friction force yang bertindak pada negatif x-axis sebab x-axis kita positif ke sini. Dan kita ada mg dekat sini. Komponen mg ni jangan lupa. Mg sin 30 darjah sebab mg cos 30 dah ke bawah. So mg sin 30. So let's calculate this first. Ini ialah mg sin 30. This one. Mg sin 30 degrees which is sama dengan mg ialah 5 darab 9.81 darab sin 30 ialah 24.53. 24.53 Newton. So ini ialah value mg sin 30. So dekat sini kita akan tuliskan
mg sin 30 tadi positif lah, dalam positive direction. So 24.53 darab dengan time. Time tu T lah, darab time T. Okay, sebab kita tak tahu time tu apa. And then friction tadi negatif. Friction kita ada 25.49. So tolak 25.49 darab dengan T juga. Darab dengan T juga. Okay, yang ni saya tarik sikit. Okay, tak apalah, saya tulis kat bawah. Okay, yang ini sama dengan, okay, saya tulis kat bawah sebab tak muat dah. 5 darab dengan Vx2. Okay, Vx2 tadi kita dah tahu dia ialah Vx2 lah, kita tak tahu. Kita dalam yang belakang ni pun kita tulis dia sebagai V2. Okay, so dalam kes ni kita tulis dia sebagai V2 juga. Okay, so apa yang kita dapat dekat sini? Kita akan dapat ini 15 tambah ataupun tolak sebenarnya, tolak 24.53T tolak 25.49T, kita dapat tolak 0.96T sama dengan 5V2. Okey. So nampak dekat sini kita ada unknown punya equation. So saya bawa yang ini, bawa pergi ke sebelah. Paste dekat sini. Okey. So kalau nampak kita ada dua equation yang ada dua unknown. Kita kena selesaikan equation ni secara serentak. Tapi kita kena susun semula supaya kita boleh calculate dengan mudah dalam calculator. So kita kena letakkan semua yang ada unknown iaitu V2 dan T ni pada satu side. So kita bawa T ni ke kanan. So kita akan jadi 2.5 V2, okay, bawa 12.75 ke kanan, dia akan jadi negatif 12.75T sama dengan negatif 10. Yang ini equation yang pertama. Yang kedua kita ada 5V2, okay, bawa 0.96T ke kanan, dia jadi positif 0.96T sama dengan 15. Okay. So dekat sini kita kena solve equation ini serentak. Ini dipanggil solving simultaneous equation. Okay. Ini mudah sahaja, kita hanya menggunakan kita punya calculator lah. So kalau you ada calculator, scientific calculator macam saya ni, you tekan mode sekali, you tekan mode 2 kali, tekan mode sekali lagi, you akan nampak EQN. Okay, EQN. You tekan nombor 1 untuk EQN tu. Lepas tu dia tunjuk unknowns. Ada berapa unknowns? So dalam equation, dalam problem kita ni, kita ada dua unknown. Which is yang pertama ialah V2. Itu unknown yang pertama. Unknown yang kedua ialah T. So kita pilih dua unknown. Tekan nombor 2. So nanti dia tanya A1. Okay. So dalam case ni, A1 ialah yang ini. A1. 2.5. So tuliskan 2.5. Tekan tanya B1. B1 ialah ini. Yang kedua, iaitu negatif 12.75. Jangan tinggal negatif tu. Negatif 12.75. And then dia tanya C1. C1 ialah this one. Negatif 10. Negatif 10. Lepas tu dia tanya A2. A2 ialah yang kedua. 5. A2 ialah 5. B2. B2 is this one. 0.96. And C2 is this one, which is 15. So bila tekan sama dengan, dia akan keluar X sama dengan 2.746. X ini ialah yang pertama ni. Yang pertama ni ialah X. So kita dapat tahu straight away V2 ialah 2.746 meter per second. Okay. Dan bila you tekan sama dengan sekali lagi, dia akan tunjuk Y sama dengan 1.32. Okay, Y sama dengan 1.32. Y itu merujuk kepada T. Y is referring to the T. So T is equal to 1.323 seconds. Okay, so akhirnya kita berjayalah menjawab soalan ini. Inilah jawapannya untuk soalan yang dia tanya
how long. Okay, dia tanya dekat sini, how long the hoop rolls before it stops slipping. So, berapa lama dia pusing sehingga dia stop slipping? Jawapannya ialah T sama dengan 1.323 seconds. So, inilah jawapannya. Okay, ada apa-apa soalan? Do you have any question? Ada apa-apa soalan? Is this clear? Yes, sir. Clear. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Saya terpaksa habiskan kelas awal sebab ada hal. So saya akan jumpa you balik pada hari Khamis, masa yang sama, pukul 4. Kita akan, that will be the last class lah. Hari Khamis ni akan jadi kelas yang terakhir untuk subjek ini, and then we will discuss during class on Thursday, bila kita akan adakan quiz dan juga test untuk chapter yang terakhir ni ataupun modul yang keempat ini. Okay? So if you don't have any more question, thank you for coming to the class today, and I will share the recording video of this lecture so that you can refer to the video again. If kalau you masih confused ataupun ada yang tak faham apa-apa, you boleh rujuk semula macam mana saya buat calculation of the problem, and you can also try to calculate by yourself lah all the problems yang kita dah selesaikan dalam kelas hari ini. So if you do not have any more question, thank you again, and I will see you on Thursday. Assalamualaikum and have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir.